perbahasan yang keempat daripada bab periwayatan hadis, iaitu kaifiat periwayatan hadis, ataupun sifat-sifat periwayatan hadis. Yang dimaksudkan dengan tajuk ini ialah kaifiat yang digunakan untuk meriwayatkan hadis dan adab-adab yang perlu dimiliki serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sebahagiannya telah pun dibincangkan dalam perbahasan yang lalu. Di sini ada beberapa perkara yang tinggal. Dari segi cara periwayatan hadis sudah ada baru ni dah 8 turuk 8 turuk tahammul ataupun 8 turuk al-adab, iaitu sama', qiraah, ijazah, munawalah dan seterusnya. Cuma di sini ada perbahasan yang masih lagi berbaki, iaitu yang pertama, adakah harus periwayatan perawi daripada kitabnya apabila dia tidak mengingati apa di dalamnya. Di sini hukum hukum perawi dia tidak ingat hadis tu, cuma ada kitab, dia boleh menceritakan hadis dia. Ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, khilaf di kalangan ulama hadis berhubung dengan perkara ini. Ada yang bersikap keras, syadid, bermudah dan bersederhana. Pendapat yang pertama, iaitu ulama yang bersikap keras menegaskan bahawa tidak boleh dijadikan hujah melainkan apa yang diriwayatkan oleh perawi berdasarkan kepada ingatannya. Yang ni dia kena ingat juga, Jadi dalam masalah periwayatan hadis ni, tentu sekali hak moleknya, dia meriwayatkan berdasar kepada ingatan dalam keadaan ada kitab depan dia. Waktu hak moleknya. Yang kedua, dia ingat walaupun tak ada kitab. Itu pun ada syarat juga, seperti yang kita bincang dulu. Kalau dia betul-betul ingat, tak apa. Masalah ni hanya kitab semata-mata dan dia tidak ingat. Jadi pendapat yang pertama kata tidak boleh menjadi hujah. Mana riwayat dia tu kita tidak boleh nak terima, apa riwayatnya itu tidak boleh kita nak sampai ke pula sebagai dalam bentuk periwayatan hadis. Seperti yang kita sebut sama ada hak ni dari segi kita nak riwayat pula lah. Manakala kita nak kata saya terima hadis daripada si fulan, kita nak sampai ke pula pada orang lain. Tetapi kalau kita nak beramal, tak apa, tidak menjadi masalah. Jadi pendapat yang mengatakan tidak boleh ni agak ketat lah. Pendapat ini dinukilkan daripada Malik, Abu Hanifah dan Abu Bakar As-Saydalani Asy-Syafi'i. Dari Imam Malik pun ada sebut, di Madinah tu aku dapati ramai orang-orang yang alim hadis, tetapi aku tidak ambil hadis daripada mereka. Orang tanya sebab apa? Sebab mereka itu bukan ahli dia. Itu agak ketat syarat Imam Malik. Abu Bakar As-Saydalani Asy-Syafi'i, Saydalani itu kalau bahasa ni apa, farmasi, Saydaliyah, farmasi, mana orang yang apa, ubat. Ni cara makan dia lah, cari makan dia dengan hak ni. Ulama yang bersikap mudah dan longgar kena tambah tu, mengharuskan pengriwayatan hadis daripada catatan-catatan yang tidak dibandingkan dengan naskah asal atau dengan usulnya. Mana pendapat yang kedua, iaitu ulama yang bersikap mudah dan longgar
itu mereka mengharuskan periwayatan hadis daripada catatan-catatan yang tidak dibandingkan, mana tidak muqabalah dengan hak asal. Maknanya anak murid dia saling daripada guru tu, lepas daripada saling dia tidak banding semula, ataupun dia saling daripada sahabat dia tanpa dia bandingkan pula dengan nuskah guru dia. Usul tu hak nuskah guru dia. Antara mereka ialah Ibnu Lahiyah, yang bermudah. Tapi setengah ulama mengatakan bahawa tidak tepat kita nak kata Ibnu Lahiyah ini bermudah dalam periwayatan hadis, sebab dia orang besar juga. Cuma masalah dia, kitab dia terbakar. Itu masalah dia. Dari segi dia orang hadis, imam hadis tu tidak dipertikai lah. Yang ketiga, ulama yang sederhana dan mereka itu mewakili majoriti, berpendapat bahawa apabila perawi mencukupi syarat-syarat dalam penerimaan hadis dan membandingkannya, yakni dengan hak asal ataupun nuskah asal, maka harus kepadanya meriwayatkan hadis daripada kitab. Mana asalkan nuskah dia tu nuskah yang muktabar, diakui, maka harus kepadanya itu meriwayatkan hadis, jadi menyampaikan hadis kepada orang lain pula daripada kitab, walaupun kitab itu tidak ada padanya. Mana kitab tu tak ada tangan dia, maknanya kitab tu sementara waktu tu tak ada tu, mana orang lain pinjam, orang lain pinjam, ataupun tak ingat letak mana tak, tapi duduk dalam rumah dia lah. Mana ada orang yang pinjam untuk disalin, yang ni jika kitabnya itu diyakini selamat daripada penukaran dan pengubahan. Tapi kalau dia tinggal di masjid dah, sebulan baru jumpa, tak jamin tu. Boleh jadi ada orang nak buat khianat pada dia, tulis tambah, tambah dia. Jadi ulama ni, golongan yang tiga yang sederhana ni, mereka mensyaratkan bahawa boleh meriwayatkan hadis berdasarkan kepada kitab walaupun tak ingat, dengan syarat nuskah tu nuskah yang terjamin selamat daripada pengubahan. Yang ni kalau dia pinjam kat orang hantar balik. Orang pinjam tu mana orang yang dia kenali. Jadi boleh. Terutamanya jika perawi itu dari kalangan perawi yang mengetahui berlakunya pengubahan secara umum. Mana dia boleh kesan secara umum ada berlaku perubahan ataupun tidak. Masalah yang kedua, hukum periwayatan orang buta yang tidak menghafaz apa yang telah didengarinya. Mana dia buta tak? Dia tak ingat. Mana ada juga di kalangan ulama hadis ni ia buta. Apabila seorang perawi buta yang tidak mengingati apa yang telah didengarinya meminta pertolongan daripada perawi sikoh untuk menulis hadis yang didengarinya, mana dia ada khani lah, ada khani. Kalau macam ni kan, orang buta masuk universiti tu dia ada seorang dia baca buku untuk dia tak. Kalau nanti ada beri belaka tak, ketinggalan lah, banyak kena buat banyak edisi pula buku. Mana ada orang yang mengambil upah tolong baca kitab kepada orang yang buta ni. Mana orang yang buta tu dia minta tolong daripada perawi sikoh, bukan orang biasa, orang sikoh, untuk menulis hadis yang didengarinya, dicatat dan dijaga tulisannya, serta dia amat cermat ketika membaca kepada perawi buta itu. Ada orang amanah, dan diyakini selamat daripada perubahan, maka sah periwayatannya di sisi kebanyakan ulama hadis. Perawi buta itu dikira seperti orang buta huruf yang tidak menghafaz. Mana hukum dia sama, mana antara orang buta huruf dengan orang yang
apa? Ya buta sungguh ni. Dari segi kedudukan dia tu, maknanya kalau ada orang yang dipercayai tolong catat hadis untuk dia, amanah dalam menyampaikan dari pihak dia, tak apa. Berkenaan dengan ni antara ulama hadis yang buta, iaitu Abu Muawiyah Ad-Dharir, antara dia Abu Muawiyah Ad-Dharir. Cuma dia ni, Abu Muawiyah Ad-Dharir ni, kalau dia meriwayatkan hadis yang dia tidak ingat, dia akan kata fi kitabina. Bila dia meriwayatkan hadis yang dia tidak ingat, dia akan kata fi kitabina. Mana hadis yang ada dalam kitab kita. Tapi kalau dia ingat, dia akan kata haddatsana, ataupun sami' tu. Mana dia cuma juga. Macam contoh dia kata, hadhihi al-ahadits fi kitabina atau fi kitabi an Abi Ishaq Asy-Syaibani. Jadi dia tidak kata haddatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani. Tidak kata gitu. Jadi bila dia tidak ingat. Tapi kalau dia ingat, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak timbul apa-apa kemuskilan. Kalau dia ingat betul-betul. Tapi kalau sini ni orang buta yang tidak hafaz, dia tidak ingat hadis tersebut. Lepas tu dia nak bergantung kepada orang lain yang sikah. Maka boleh sah. Asalkan tempat orang yang dia bergantung tu adalah orang yang sikah dipercayai. Kemudian termasuk juga di bawah kaifiat periwayatan hadis ini, iaitu periwayatan hadis dengan makna dan syarat-syarat dia. Mana kita faham hadis, kita pun royak dengan lafaz kita sendiri. Kalau asalnya hadis tu kita kena ingat, mengikut. Kita kena dengar, molek, hafaz, ingat, dan kita menyampaikan pula kepada orang lain mengikut lafaz yang kita dengar. Itu hak asal. Tapi satu keadaan berlaku juga, iaitu kita tidak ingat betul-betul lafaz hadis tersebut, tetapi kita ingat makna. Boleh ke tidak? Ulama berbeza pendapat tentang keharusan dan larangannya. Satu golongan ulama hadis, ulama usul dan ulama fiqh, telah melarang periwayatan hadis dengan makna, tak boleh. Dia kena ayat dengan lafaz juga. Mana lafaz yang dia dengar itulah yang dia kena sampaikan. Antara yang berpendapat demikian ialah Ibnu Sirin, yakni Muhammad Ibnu Sirin, dan Abu Bakar Ar-Razi. Pendapat yang kedua, yakni majoriti ulama salaf termasuk ahli hadis dan ulama usul dan ulama fiqh, mengharuskannya, termasuklah betul segitu imam yang empat. Mana harus boleh. Sebab dia kira periwayatan hadis ni, oleh kerana hadis tu banyak, agak sukar untuk kita ingat betul-betul hadis tersebut dengan lafaz dia. Maka diharuskan untuk kita menyampaikan hadis itu dengan makna. Diharuskan. Sebab apa? Sebab masyarakat sukar untuk kita riwayat dengan lafaz yang tepat. Cuma ada syarat dia. Ulama yang mengharuskan periwayatan secara makna telah meletakkan beberapa syarat. Yang pertama, perawi tersebut hendaklah mengetahui lafaz-lafaz Arab dan makna-makna dia. Mana dia kena faham lafaz tersebut, mana dia kena ahli bahasa juga. Kena ahli bahasa juga. Tapi kalau kita ni dah terjemah hadis tu kadang-kadang tak serupa dah. Mungkin kadang-kadang tidak ahli bahasa. Ahli bahasa pun kadang-kadang bahasa hadis ni lain pula.
Nanti kita akan jumpa dia ada gharibul hadis. Jadi kalau orang guna apatah lagi orang guna engine ni tak? Google Translator ni lagilah tidak amanah. Mana nak menterjemah lafaz-lafaz hadis tu dia kena orang yang benar-benar menguasai bahasa Arab. Tapi sebenarnya dalam mana-mana bahasa pun syarat penterjemah ni dia kena mahir dalam dua bahasa. Bahasa asal dengan bahasa sasaran. Dia kena mahir. Kalau tidak salah, salah. Yang kedua, mahir dengan sesuatu yang mengubah makna lafaz. Mana makna hadis tu dia boleh kesok. Kalau kita tidak tahu, contoh biasanya silah lah, silah asma' wal af'al. Macam contoh raghiba an, tak suka. Raghiba fi, suka. Jadi perkataan itu sama. Kadang-kadang ada juga macam contoh kuru tu lafaz mustarak. Boleh jadi dengan makna haid, boleh jadi dengan makna suci. Jadi dia ada jenis-jenis lafaz ni, dia ada makna mustarak. Mana satu lafaz tu dia ada berapa makna yang dikongsi. Seperti mana satu makna ada banyak lafaz. Kadang-kadang lafaz hadis tu dia panggil lafaz yang mangkul, lafaz yang telah dipindah, mangkul syar'i. Kadang-kadang dengan makna lughawi. Contoh kita kata solat, semaya. Jadi semaya tu maknanya start daripada perbuatan yang bermula dengan takbir disudahi dengan salam. Tapi kalau dengan makna asalnya, makna lughawi, dia doa. Dalam hadis ada sebut idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Bila orang tu nak berdoa, idza shalla ahadukum, hendaklah dia bermula dengan memuji Allah. Kalau orang tidak cekak, dia akan kata idza shalla ahadukum, dia kata bila seorang tu semaya hendaklah dia mula dengan puji Allah. Mana alhamdulillah baru takbir. Itu kalau dia tidak mengetahui makna asal dengan makna syarak. Sebab boleh jadi pakat kadang-kadang dengan makna syarak, boleh jadi dengan makna asal. Macam gagal saya dulu ni lafaz bid'ah. Lafaz bid'ah. Bid'ah lughawi ke bid'ah syar'i? Dalam hadis Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Tu bid'ah mana? Kalau orang saya Umar kata nikmatil bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah hak ni. Bid'ah mana? Jadi kena tahu makna lughawi, makna syar'i dalam konteks mana ia disebutkan. Dia kena mahir dengan lafaz-lafaz tersebut. Itu dua syarat. Keharusan ini bukan dalam bab penulisan. Kerana tidak harus meriwayatkan hadis dengan makna dalam tulisan dan tidak harus juga mengubah lafaz walaupun dengan makna yang sama. Makna di sini hak kata boleh meriwayatkan hadis dengan makna ini bukan kata umum, tidak. Dia kena terikat, kena disempitkan juga, iaitu harus dalam bab penulisan. Maknanya kalau seorang penceramah khatib, dia nak bersyarah, dia tak ingat matan hadis, mana dia boleh untuk meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dengan makna. Kalau zaman ni lah, kalau zaman dahulu, zaman hadis belum dibukukan secara rasmi, mungkin berlaku juga lagu ni. Tetapi kalau zaman sekarang, zaman bab penulisan ni, nak tulis hadis dalam kitab, dia kena pakai dengan, kena riwayatkan dengan lafaz juga.
Mana dia kena merujuk pada hak asal. Tak boleh dia nak tulis ikut sedak dia hadis tu, lagu ni lafaz dia agaknya patut dak depu dari kurungnya au kamakon. Dalam bab nulis tidak dibenarkan lagu tu. Ini kerana keharusan riwayat secara makna itu adalah kerana terpaksa. Apabila perawi itu tidak mengingati salah satu kalimah. Mana salah satu kalimah Nabi ayat gapo. Setelah periwayatan hadis sudah tetap dan sabit dalam kitab-kitab, maka sudah tidak ada lagi keadaan terpaksa untuk meriwayatkan hadis dengan makna. Jadi hal ini kalau dalam kaedah fiqh dipanggil ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ad-darurah tuqaddar biqadariha, mana perkara yang terpaksa ni dia ditentukan qadar dia. Makna dia tak boleh kata luah, tidak. Dia ada batasnya dia. Contoh kita ada tak? Keharusan makan benda haram. Dah. Pas dawa tak boleh dah. Sebentar sedakkan lah lewat. Orang sesak dalam hutan. Dan jumpa berok je boleh makan. Jadi pasal ekor pula. Tak boleh. Dia kena ada hak dia sebab darurat. Wa ilah kenali kita kata, ataupun bolehlah awak bekal ada cara tak jumpa pula. Jadi benda tu dia ada batasnya dia. Sebab itulah satu lagi kaedah dia panggil al-amru idza dhaqa ittasa'a. Satu perkara tu bila dia sempit, syariat akan peluang, boleh ada kemudahan. Lemah tak, cari apa muka jalan boleh. Wa idza tasa'a dhaqa. Bila luas sangat dia akan sempit pula. Itu kaedah dalam fiqh. Jadi di sini pakai jugalah maknanya kalau kata harus meriwayatkan dengan makna ni, makna tidak kata dalam semua perkara, dalam bab syarah aja boleh. Tetapi kalau nulis tak boleh, dia kena adalah kitab depan dia tu untuk dia rujuk. Tak boleh tu au kamako. Dia kena ayat Bukhari kitabus solat bab ke berapa. Siap dengan nombor pula. Dia kena lagu tu barulah amanah. Sebab itulah kalau orang panggil muhakkik kitab ni, dia kena cek dah sepatutnya. Kata ngarai asal tu tulis riwayat Bukhari. Gitulah ulama dulu yang Bukhari. Jadi dia kena cek. Kalau kata muhakkik tu dia kena banding, betul ke tak riwayat Bukhari. Kalau beza dia kena lihat beza lafaz. Lafaz pengarang gini. Contoh kita ada orang ngaji kitab Mishkat. Kitab Mishkat tu dia kata riwayat Bukhari. Kadang-kadang lafaz Bukhari lain. Sebab kadang-kadang dia gantung kepada kitab lain. Contoh kita kata Khatib Tabrizi ni dia gantung kepada Al-Jami' Baina Sahihain oleh Humaidi. Jadi kadang-kadang Humaidi ni dia kira hadis tu hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Walaupun kadang-kadang beza lafaz dia kira Bukhari Muslim. Dia kira Bukhari Muslim je. Jadi kalau ada beza sikit-sikit tu tak apa. Tapi kalau orang tahqiq ni tak boleh, dia kena ayat. Ni beza sikit lafaz. Bagaimanapun, mana kalau dalam ucapan itu, seeloknya bagi perawi yang menyampaikan hadis dengan makna mengucapkan au kama qala, yakni atau seperti yang disabdakan, lebih kurang seperti itu atau lebih kurang sama dengannya. Kalau ada dalam kitab, contoh kita ada kitab besar macam Muslim, kita akan jumpa dia panggil ihalatul hadis. Iaitu di hujung tu Imam Muslim kata bimislihi, serupa dengan hak tu, ataupun binahwihi, lebih kuat tu.
Jadi itu tu dalam istilah dia dipanggil ihalah. Ihalah ila matnil mazkur. Mana dia merujuk kepada matan tersebut di atas. Kalau kita ngaji Muslim, tak. Muslim awak mari sanak dia satu matan hadis, tak. Satu matan hadis. Kemudian lepas pada tu ada matan lain pula. Ada sanak yang lain tapi matan sama juga. Jadi Imam Muslim buat mari sanak yang lain. Sebab tujuan Imam Muslim ni dia nak memperbanyakkan sanak. Dia nak memperbanyakkan sanak. Jadi kadang-kadang hak sanak yang kedua tu dia tak orang dah mati. Dia pakai kata bimislihi. Mana dia isyarat kepada bimislihi tu seperti di atas. Seperti di atas tu hadis yang pertama tu. Jadi orang tu panggil ihalah ila matnin mazkur. Mana merujuk kepada matan yang tersebut sebelum ni. Kadang-kadang dia ada kata juga binahwihi, lebih kurang dengan tu. Maknanya lebih kurang dengan tu maknanya ada beza sikit lafaz. Di situlah ulama kata itu riwayat bil makna. Riwayat dengan makna. Satu lagi di sini pengarang kita tak sebut berkenaan dengan masalah dalam periwayatan hadis ni, dia panggil ikhtisarul hadis, meringkaskan hadis. Hukum meringkaskan hadis. Sepatut kalau kira-kira dia kena sebut tu ikhtisarul hadis. Mana hadis yang panjang tu kita nak gerak ambil hak kita nak ya, boleh ke tidak? Setengah ulama kata tak boleh, setengah kata boleh. Tetapi hak umumnya ulama mengatakan boleh lah. Mana kita nak ambil hak mana perlu je. Hak kita nak istinbat hukum. Itulah cara Imam Bukhari. Imam Bukhari dia taktik hadis. Dia potong hadis ataupun dia peringkas hadis. Mana bahagian hak dia nak tu dia ambil tu saja. Tidak kata semestinya kalau hadis panjang tu kena awak mari dengan panjang itu tu. Macam contoh hadis diberi panjang. Tak. Kita pun nak kerak. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Tak. Kita nak ambil itu je. Tak apa. Asalkan hak kita nak kerak tu dikira sudah memberikan kepada hukum yang tersendiri. Tapi kalau setengah perkara tu tak boleh kita kena ambil belakang. Tak boleh kerak. Contoh kita kata hadis musik fi solati. Hadis tu panjang. Dia ada berkenaan dengan kaifiat semaya. Daripada takbir sampai wisalah. Jadi kalau kita nak kerak ambil setengah tu tak boleh. Tidak sempurna hukum. Kemudian al-lahnu. Al-lahn. Yang ni kesilapan nahu dalam hadis dan puncanya. Ni salah baca bari hadis. Dia ada kaitan juga. Yang ni kadang-kadang ahli hadis tu dalam dia menyampaikan hadis dia salah baca. Dia salah baca hadis. Salah baris apa? Salah baris lah biasanya. Salah baris dalam bentuk nahu. Dalam bentuk nahu salah. Itu panggil lahan. Jadi lahan ni kalau orang ngaji tajwid dia ada ikut lahan. Lahan khafi dengan lahan jali. Ya. Lahan jali, kalau berlaku lahan jali tu dikira tak sah mayat. Tak. Alham. Sepatutnya alham. Dia baca alham. Jadi dia ubah daripada ha kepada ha. Tu tak boleh. Ataupun hak apa? Hak mak tabi'i jadi tak ada mak. Siratal ladzi. Tapi kalau siratal ladzi dah panjang tarik hak mak asli dua tu dia tarik jadi empat. Lahan juga tu tapi panggil lahan khafi. Tidak mengubah siapa mengubah makna. Cuma orang tahulah tidak lagu saja tak. Lagu saja tak. Sebab utama al-lahnu dalam hadis iaitu salah membaca hadis ialah tidak mempelajari ilmu nahwu dan bahasa. Tak ngaji nahwu.
Mana nahwu ni tata bahasa lah, grammar bahasa Arab, dan ilmu bahasa luar. Oleh itu menjadi kewajipan kepada pelajar hadis mempelajari nahwu dan bahasa yang dapat mengelakkannya daripada lahan dan tashif, daripada ubah apa kalimah hadis. Macam contoh kata Syaban dia baca Syab'an, bulan Syaban jadi Syab'an tu kenyat, jadi salah, tashif dia panggil. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan daripada Hamad bin Salamah perumpamaan mereka yang mempelajari hadis tetapi tidak mengetahui nahwu adalah seperti kalda yang membawa guni tanpa balik. Berat. Nak kena ngaji nahwu. Ngaji nahwu pula. Tapi kalau Quran ada harfiah tak? Harfiah. Maka dia kena buat hadis harfiah. Mata arba'in harfiah. Tak sosok. Yang kedua, mengambil hadis dari buku dan lembaran kertas tanpa guru. Mana dia hadis tu mai ikut buku je. Dia baca sendiri. Kalau ni hadis ikut Google lah. Ataupun ikut Syamilah. Tak. Kadang salah dia tak perasan. Dia salah, dia copy tu salah. Jadi setengah orang kitab tu, kitab biasalah dia nak talaki, tapi hadis dia tak talaki. Jadi sepatutnya hadis tu lebih lagi lah kena ambil daripada guru. Kita telah pun membicarakan tentang beberapa cara penerimaan dan penyampaian hadis. Bolehlah metod qiraah, sama, ijazah. Ada di antaranya itu lebih kuat berbanding dengan yang lain. Metod yang paling kuat ialah mendengar hadis dari mulut syekh atau yang dibacakan kepada syekh. Sewajibnya kepada mereka yang terlibat dengan hadis hendaklah menerimanya dari mulut syekh yang alim dan tahqiq sehingga terselamat daripada kesalahan dan pengubahan. Dan tidak sepatutnya pelajar hadis mendapatkan kitab-kitab lalu mengambil daripadanya hadis-hadis dengan menganggap itulah guru-gurunya. Maknanya dia hanya guru dengan kitab. Kerana itu hanya memperbanyakkan silap dan tashif. Oleh sebab itu, sejak dahulu lagi ulama menegaskan bahawa janganlah diambil Al-Quran daripada mushafi dan jangan diterima hadis daripada sahafi. Mana orang mengaji Quran tak ada tunggu, khotas sendiri. Mana tak ada tunggu, mana dia kena ada guru lah. Cuma sampai ni kata saya ada guru hadis, ijazah. Saya ada riwayat Bukhari, ijazah saya pula. Kadang-kadang dia kata dia menerima cari ijazah, dia tak tahu pun gapo isi dalam Bukhari tu. Silap-silap kitab Bukhari pun tak ada. Jadi dia hanya kata saya ada ijazah Bukhari. Padahal ijazah tu seperti yang kita maklum, ada ijazah khassah, ada ijazah ammah. Ada ijazah ahli. Mana kalau kira sebenarnya, kalau ijazah ni mana siapa-siapa pun boleh nak dapat ijazah Bukhari tu. Tapi ijazah umum lah. Dia kena hak khusus, maknanya belajar ngaji dengan guru. Ada kadang-kadang setengah tu ijazah juzu, mana kitab hak pelik-pelik. Dia kata saya terima ijazah kitab ni. Padahal kitab tu tak ada dah. Orang tak jumpa cari hilang. Pernah ada zaman dulu. Cuma guru pada guru ni dia ijazah ke mana tak tahulah. Jadi kadang-kadang antara orang yang memberi ijazah dengan terima ijazah pun dua-dua pun tak tahu gapo isi. Cuma dia adalah siji ijazah dia tu ni ijazah Bukhari daripada ni siapa Zakaria Ansari, siapa ke Hafiz bin Hajar, siapa ke Imam Bukhari. Boleh nyoh gitu. Tapi hak isi dalam tu tak tahu. Tak ada makna. Sebab itulah kita sebenarnya hak lebih pentingnya isi tu. Kita belajar. Ada ijazah, ada sanad tu suku kira.
Hanya perlu bila kita nak ngajar, dari segi kita nak beramal, dah. Kita ngaji. Orang nak ada ijazah, perlu ijazah ni bila semula dia nak ngajar kepada orang lain, tu perlu pada ijazah. Kemudian gharibul hadis. Mana lafaz-lafaz yang sukar difahami, yang ada dalam hadis. Kalau kira sebenarnya gharibul hadis ni dia tak ada sangkut paut di sini. Tapi lagu mana pengarang kita ni boleh letak sini. Tak, Sebab gharibul hadis ni satu cabai daripada ilmu dirayah hadis, ilmu pemahaman hadis. Kita sebut dulu kan, ilmu hadis ni ada ilmu riwayah dengan ilmu dirayah. Ilmu riwayah ni cara penyampaian hadis, syarat perawi, rijal, jarh wa ta'dil, sejarah perawi. Ilmu dirayah hadis ni kita nak faham hadis, sama ada hadis tu berkenaan dengan hadis yang nasih mansukh, hadis mukhtalif, hadis muskil, sebab wurud hadis. Dan satu lagi gharibul hadis, ataupun fiqhul hadis. Kita nak istinbat hadis. Jadi kemungkinan pengarang letak gharibul hadis ni, dia kira ni bab gharibul hadis ni bab bahasa. Jadi bab lahan tu salah dalam apa? Nahwu. Nahwu. Tak. Jadi biasanya orang salah baca baris hadis ni sebab perkataan hadis tu panggil perkataan gharib, perkataan yang jarang orang guna. Ataupun berkait dengan hak sebelum ni, hak riwayat bil makna. Riwayat bil makna, maknanya nak riwayat dengan makna ni dia kena tahu makna hadis tersebut, barulah dia boleh tukar kepada kalimah yang lain. Jadi nak tahu kalimah tu dengan makna gapo-gapo, kena tahu gharibul hadis. Sebab tu dah dia letak sini bab gharibul hadis. Mengikut pengertian bahasa, menurut pengertian bahasa, al-gharib ialah seorang yang berjauhan dari sanak saudaranya. Gharib, ghuraba itulah dalam hadis. Bada al-Islam gharibah wa sayaudu gharibah fatuba lil ghuraba. Mana Islam bermula dengan terasing, dagang. Ya, dia akan kembali dengan dagang juga. Maka bertualah kepada orang-orang yang berasingnya. Yang dimaksudkan dengan lafaz ini ialah lafaz-lafaz yang tersembunyi maknanya. Gharuba sama timbangan dengan maknanya, gharuba sama timbangan dengan karuma. Dari segi wazan ni, wazan apa? Wazan bahasa Arab, wazan sarah. Dia kalau fa'il sulasi, fa'il 3 huruf tu dia ada neba. Ada apa? Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Lepas tu ada fa'ula yaf'ulu. Jadi gharuba ni, gharib ni asal dia di bawah timbangan gharuba, yaghrubu, sama dengan karuma, yakrumu. Maknanya ghamudha, sukar, dan khafiyah, jadi tersembunyi. Itu dari segi bahasa. Pengertian istilah, yakni lafaz yang sukar yang terdapat dalam hadis yang jauh untuk difahami kerana jarang penggunaannya. Jauh-jauh, jaga guna. Itu panggil hadis, gharibul hadis. Mana kalimah yang jaga temu. Mana kalau nak cari dalam kamus hadis, kalau hadis ada kamus juga, kan? Gharibul hadis ni dia membentuk ilmu berkenaan dengan kamus hadis. Kalau kita nak cari perkataan berapa, dakhala, duduk dalam kamus hadis, tak jumpa. Jadi sebab ikut perkataan itu biasa guna dakhala. Tapi kalau daraba lain pula.
Sebab daraba ni dia banyak makna. Daraba dengan makna pukul, daraba dengan makna tepuk, dengan makna berjalan. Wa idza darabtum fil ard, bila kamu mengembara, daraba fil ard. Kalau orang tak kena, dia terjemah bila kamu pukul di bumi. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Mana bila kamu mengembara ataupun kamu pergi cari makan, berdagang, tak cari rezeki, maka tidak mengapa kamu qasar semaya. Jadi daraba fil ard tu dengan makna mengembara ataupun kerja, cari makan. Jadi kalau tu ada dalam kamus hadis ni. Kepentingan dan kesukarannya. Bahagian ini merupakan cabang ilmu yang sangat penting dan amat tercela jika ahli hadis tidak mengetahuinya. Namun demikian, seseorang perlu berhati-hati dalam mengharungi bidang ini. Mana nak masuk dalam bidang ni, nak kaji dalam bidang ni, kena berhati-hati. Lantaran kerana kesukarannya, adalah mereka yang memasukinya bertakwa kepada Allah. Ingat, daripada berani menafsirkan kata-kata Rasulullah SAW dengan semata-mata sangkaan, dan ulama salaf cukup teliti tentangnya. Setahun nak buat kamu dewan pun, dia ada tim dia lama pula. Lepas tu dia ada panggil korpus dia tu. Nak buat komus tu dia kena ada apa, rujukan dia tu. Benda orang guna. Tak boleh kita nak rekod satu kalimah, kita nak pergi mana? Mana kena kalimah tu kena ada dalam penggunaan. Tak boleh kita nak rekod satu kalimah, pas nak buat dalam kamus. Jadi besar kamus kita tu, padahal kata kita rekod. Sebab itulah kalau kita ngaji ilmu bahasa, dia supaya ilmu hadis juga. Dia ada bahasa yang masyhur, bahasa yang mutawatir, bahasa gharib, bahasa ahad. Kalimah. Macam contoh Kitab Muzhir. Kitab Muzhir ni ditulis oleh Imam Suyuti. Kalau kita baca kitab dia tu, kadang-kadang istilah dalam hadis pun ada dalam. Maknanya di sini ulama ni kesan daripada ilmu hadis ni, dia bahas ilmu lain, ilmu bahasa pun cara ilmu hadis juga. Mana ada bahasa yang mutawatir, ada bahasa yang dhaif. Kesan ilmu hadis, kesan mustalah hadis. Dia ada bahasa ahad, ada bahasa mutawatir. Tu pengaruh. Jadi pak terjemah yang tak betul tu mungkin dia tak ikut cara tu. Tak tengok cara. Tak ada kamus hadis, dia tak pakai cara. Sepatutnya kalau orang nak terjemah hadis tu, dia kena letak cara. Kalau dia nak terjemah Bukhari, kena ada syarah Bukhari. Kalau dia nak terjemah Riyadhus Shalihin, kena ada lah syarah Riyadhus Shalihin itu. Jadi tak boleh pakai ada kamus Marbawi kok. Tak. Guna kamus Marbawi je. Tak kena lah. Bukan kata tak boleh guna kamus Marbawi. Kena guna. Memang boleh guna. Tapi oleh kerana kita nak terjemah hadis ni, dia kena terjemah mengikut syarah hadis, konteks yang betul. Itu boleh. Macam tarajjul. Ramai orang salah terjemah. Tarajjul dia kata jalan kaki ayat. Tarajjul sebab daripada rijlun kaki. Padahal tarajjul ni sisi rambut. Sisi rambut. Lain, jauh makna tu. Dia kena syarah. Sebab itulah kalau pihak mana-mana pihak terjemah hadis memang boleh, tapi kena dengan syarah. Kena ada nota. Kena dah sepatutnya lagu itulah. Baru kita boleh layak ataupun baru tak boleh pakai berani je. Tak boleh. Dia kena ada cara. Jadi syarah tu atas kefahaman makna tu lah.
Jadi kadang-kadang dia terjemuh saja. Orang faham tu pula dia faham lagu mana. Sebaik-baik penafsiran ialah mana nak tafsir gharib ni dengan melihat kepada riwayat lain yang menjelaskan. Seperti hadis Imran bin Husain. Hadis Imran bin Husain tentang sembahyang pesakit. Orang sakit nak maya lagu mana? Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala janbin. Hendaklah bersembahyang dengan berdiri. Jika tidak mampu maka duduklah. Jika tidak mampu maka dia berbaring di atas lambung. Ala janbin, tepi. Lafaz ala janbin telah ditafsirkan oleh hadis dengan lafaznya di atas lambung kanannya dalam keadaan menghadap kiblat dengan muka. Maknanya boleh jadi ala janbin ni orang faham menyengging sebelah kiri. Tapi di sini dalam hadis Sayyidina Ali, lambung kanannya dalam keadaan menghadap kiblat dengan muka. Lafaz hadis nombor 266 tu, hadis Ali ini telah diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam kitab sunannya nombor 1706 dengan lafaz yusallil maridu qa'iman in istata'a fa illam yastati' shalla qa'ida fa illam yastati' an yasjuda aw ma'a wa ja'ala sujudahu akhfadha min ruku'ihi fa illam yastati' an yusalli qa'ida shalla 'ala janbihi al-ayman mustaqbil qiblah. Asyik. Kalau kira bos tu tak buat tebal sikit. Fa illam yastati' an yusalli 'ala janbihi al-ayman shalla mustalqiya wa rijlahu mimma yalil qiblah. Orang sakit itu sembahyang dengan berdiri jika ia mampu. Sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia bersembahyang sambil duduk. Sekiranya dia tidak mampu untuk sujud, hendaklah dia mengisyaratkan dengan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuk. Sekiranya dia tidak mampu untuk bersembahyang sambil duduk, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya dengan menghadap kiblat. Jika dia tidak mampu untuk bersembahyang sambil berbaring di atas lambung kanannya, maka hendaklah dia tidur terlentang dengan kakinya ke arah kiblat. Tapi setengah ulama dia tak setuju lafaz hadis ni sebagai contoh gharibul hadis. Sebab ala jambin tu orang tahu belakang ala jambin. Cuma penentuan kanan kiri tu cuma hak-hak anaknya nak tentukan hak mana, kiri ke kanan. Jadi ala jambin tu sebenarnya tidak gharib. Belum gharib lagi di sini. Mana ala jambin ni biasa orang guna. Contoh lain kalau nak mari gharib ni, macam man iftasala al-jum'ah, man iftasala yaum al-jum'ah ghusl al-janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badanah. Orang yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi wajib. Mana dia mandi sungguhlah, macam dia mandi wajib. Kemudian dia pergi, mana pergi ke semaya Jumaat seolah-olah dia pergi awal. Raha mana pergi awal, seolah-olah dia mengorbankan badanah. Badanah ni kalau kira haiwan korban, tapi mana sah? Dalam hadis yang lain menyebut falahu minal ajri mithlul jazur. Mana badanah di situ unta. Sebab badanah ni boleh jadi lembu, boleh jadi kambing. Kitab-kitab yang termasyhur. Yang pertama Gharibul Hadis oleh Abu Ubaid, tinggal tu Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam. Ni ulama ahli bahasa. Abu Ubaid Qasim tu nama dia Ibn Sallam. Jadi Abu Ubaid ni dia selain daripada kitab Gharibul Hadis, dia ada kitab Al-Amwal. Al-Amwal itu panggil apa?
keuangan negara. Dia ada. Dia orang mari hadir-hadir berkenaan dengan apa? Hadir-hadir ni lah. Makro bagi. Apa besar? Makro ekonomi dah. Makro kecil tak? Makro besar. Mana dasar-dasar keuangan negara, fiskal ke apa semua tu. Zakat, cukai, dah. Abu Ubaid, Ibnu Salam. Dia macam juga kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj Abu Yusuf. Jadi ulama dulu dia dari segi keuangan ni dia memang beri tumpu apa? Dia ambil hadis-hadis berkenaan dengan keuangan. Macam juga Imam Muhammad. Imam Muhammad ni orang tanya dia, "Apa kamu tidak tulis kitab pasal zuhud?" Tak, tapi kamu tulis kitab pasal cari makan, al-kasbu. Dia kata nak terima amalan ni dia kena rezeki betul dulu. Jadi tak ada faedah kalau duduk zuhud. Tapi rezeki tu mari daripada sumber tak halal. Jadi kena cari makan hak betul. Sebab itulah ulama dulu dia petikkan benda ni. Dia tulis pasal ekonomi negara ni. Al-Kharaj, Abu Yusuf Al-Kharaj, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, anak murid kedua Abu Hanifah, tulis pasal Al-Kasbu. Abu Ubaid ni Al-Amwal. Yang kedua, An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar. Wal Athar oleh Ibnul Athir. Ini adalah kitab gharib hadis yang terbaik antara Mu'allaq. Jadi kalau orang ngaji hadis, dia kena ada ni kitab wajib bagi dia. An-Nihayah. Ingat zaman ngaji dulu, lagi ada seorang ustaz tu, rumah dia tu adalah gharib hadis seputih 5 jilid. Jadi ada guru tu tanya, Ustaz, kitab ni orang talaki mana? Kitab Nihayah ni, Ustaz Ana ni dia ada kitab Nihayah Najili, masa tu catat Najili. Dah. Jadi seorang tanya, Ustaz, ngaji kitab ni talaki mana? Jadi dia jawab kan, kitab ni mana ke talaki? Maknanya tidak semua kitab kita kena talaki. Memanglah ilmu ni kita kena talaki, tapi bukan semua kitab kita kena talaki. Tidak, ada kita boleh baca sendiri. Kalau nak talaki kitab so dia cari lah tu, tak ada. Tapi kalau kitab hak bawah-bawah ni, Muhazzab ke, kitab Minhaj Talibi ke, tu adalah orang ngajar kitab tu. Kitab Safsah ni mana talaki? Kitab Nihayah ni mana orang talaki? Orang tak baca kulit ke kulit, kamu hadis. Kamu yang ketiga, Ad-Durrun Nafi' oleh Suyuti, ringkasan kepada An-Nihayah. Ini tak jangan jumpa ni. Yang keempat, Al-Fa'iq oleh Az-Zamakhsyari. Lepas tu banyak lagi lah. Khattabi, kita jumpa sama dalam kitab ni. Al-Khattabi pun ada gharibul hadis. Lepas tu tulisan ulama India, Pakistan, itu Majma' Biharil Anwar oleh Syekh Muhammad Tahir Al-Patani, orang Patan. Patan tu orang jual kapet tu. Pak kita main jual kapet. Majma' Biharil Anwar, Muhammad Tahir Al-Patani, Patan. Mungkin Faponi Al-Ijiyah tu. Dia Patan tu, dia kalau eja dia tu, dia ada tok cik. Kalau bahasa Urdu tu dia tok cik ada. Atas dia ada rumah dia tu dah.
dia ada ta, dia panggil. Ta. Dia ada tak, ada ta pula. Ta dah. Tapi hak ni rumah ta, rumah tak tu. Tapi dia duduk tengah tu. Titik tak ada tapi ta. Titik. Ta tu jadi titik. Patan. Majma' Bihar Anwar ni kalau ikut Maulana Anwar Shah Kashmiri tak ada syarah-syarah Sunnah Sittah pun ada ni pun padai dah. Ibnu Qutaibah pun ada juga gharib hadis ni. Lepas tu berkenaan dengan Abu Ubaid Al-Qasim tadi. Dia cerita, "Inni jama'tu kitab bihadza fi 40 sanah. Wa huwa kana khulasatu umuri." Kata aku himpun kitab ni selama 40 tahun. Khulasah maknanya hasil daripada umur aku hak ni lah aku buat kitab ni. Gharibul hadis Abu Qasim. Oleh kerana ilmu gharib hadis ni ilmu yang agak payah. Orang tanya Imam Ahmad ada setengah maksud hadis tu, dia kata tanya orang luar lah. Tanya orang luar. Orang luar jawab pula, aku tak reti hadis, cuma orang Arab guna gen ni. Maknanya walaupun dia orang besar dalam hadis, dia tidak kata cepat tafsir hadis. Dah. Lepas tu bila dia orang luar pula ditanya tentang hadis Nabi, dia tidak kata maksud hadis Nabi gini. Dia kata aku tak tahu maksud hadis Nabi ni, cuma perkataan ni orang Arab guna dengan mana ni. Mana cuma ulama dalam mentafsirkan lafaz hadis. Lepas tu nak hurai hukum pula tu lebih cuma lagi lah. Kena berhati-hati. Tak boleh kita nak pakai faham hadis tu faham cara kita. Anak ingat sekali tu ada di masjid. Orang ngajar kitab Bulughul Maram. Apa? Hadis dia baca taqta'us salah al-himar wal mar'atu wal qalbu. Mana dalam terjemahan tu dia kata terbinasa semaya oleh 3 perkara, perempuan, anjing dan himar. Dia kata nak faham hadis ni kita kena ikut pendapat ulama. Kita duk nafilah ulama mana dia sebut, pas sudah tak sebut. Jadi putus maya tu dia ada huraian, dia putus maya. Setengah tu kata batal tak, macam Imam Ahmad. Ada kata tu putus khusyuk, ila khusyuk, kurai khusyuk. Ada kata putus uslah hubungan kita dengan Allah Ta'ala, macam kita munajat semaya ni. Macam kecek telefon lah. Tak, kalau ramai dulu kan, tengah-tengah kita alik kecek ego kita ni, masuk naik orang. Tak, lah ni tak ada dah ni. Lagu tu tengah semaya tu mak lalu orang tenda kita. Mula tak semaya. Itu maksud ilai kurang khusyuk, bukan kata binasa. Jadi kita nak dengar dia kata pendapat ulama mana. Tak ayat pas sudah. Jadi kadang-kadang kita kena praktikal. Kemudian fasa kedua ada adab periwayatan hadis. Wallahu minta tunggu sebentar, ada iklan daripada cikgu kita.